Ada ulama, dan ini pendapat mazhab kita Syafi'i, menegaskan bahawa Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Dan ada ulama yang mengatakan dia bukan ayat daripada surah Al-Fatihah. Oleh kerana itulah maka kita pergi ke Mekah, kita dengar tu imam dia tak baca bismillah. Walaupun demikian disunatkan kepada mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mengikut pendapat Asy-Syafi'iyah, Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Dan ada ulama yang mengatakan bahawa Bismillahirrahmanirrahim adalah permulaan bagi semua surah Al-Quran, kecuali surah Bara'ah ataupun surah Taubah. Dan ada di kalangan ulama yang menyatakan Bismillahirrahmanirrahim ditulis untuk memisahkan antara satu surah dengan surah yang lain. Dimulakan suratul Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, ataupun lagi Maha Mengasihani. Dimulakan dengan menyebut nama Allah, di mana perkataan Allah adalah salah satu daripada Al-Asma'ul Husna, salah satu daripada nama-nama yang baik, yang indah, yang menjadi milik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara beriman kepada Allah ialah beriman kepada nama-nama Allah. Banyak di kalangan kita tidak sedar menyangka bahawa beriman kepada Allah ni cahaya sifat 20 je. Dia tidak sedar bahawa termasuk dalam beriman kepada Allah itu ialah beriman bi asma'illah, dengan nama-nama Allah Ta'ala, bukan saja dengan sifat-sifat. Oleh kerana duduk tekan kepada sifat-sifat saja, maka kita lupa bahawa nama-nama juga salah satu daripada perkara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahil asma'ul husna, bagi Allah itu nama-nama yang paling baik, yang paling indah, yang paling agung, yang paling besar di antara nama-nama Allah ialah Allah. Perkataan Allah diterjemahkan oleh para ulama dengan maksud dia saja Tuhan. Daripada al-ilah, Allah, dia saja Tuhan. Tidak ada Tuhan melainkan dia. Maka surah Al-Fatihah dimulakan dengan nama Allah. Dia saja Tuhan, yang tidak ada Tuhan melainkan dia. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itulah diterjemah dalam bahasa Melayu. Perkataan Ar-Rahman, Ar-Rahim daripada perkataan rahmat, daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha memberi rahmat. Dalam bahasa Arab disebut dengan sighah mubalaghah, iaitulah lafaz yang memberi makna yang maha, yang maha hebat. Bukan saja dia memberi rahmat, tetapi rahmatnya maha hebat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika sekiranya kamu hitung, kamu kira akan nikmat Allah, nescaya tidak terhitung banyaknya. Tak cukup umur kita nak sebut rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak mampu nak memuji Allah Ta'ala dengan pujian yang sepenuhnya, kecuali kita mampu memuji dengan menyebut lafaz yang diajar kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita nak hitung, nak kira nikmat Allah, tidak terhitung banyaknya. Bagi diri kita sendiri, keadaan sekeliling kita, nikmat ruh, nikmat jasad, tidak terhitung banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Perkataan Ar-Rahman, makna dia lebih mubalaghah,
yakni lebih hebat daripada Ar-Rahim. Rahmat daripada sifat Ar-Rahman lebih menyeluruh daripada Ar-Rahim, kerana rahmat daripada Ar-Rahman ini meliputi seluruhnya. Meliputi orang kafir, bukan saja orang Islam, bukan saja orang beriman. Di antaranya ialah rahmat Allah kepada orang kafir di atas dunia ini. Dia beri rezeki kepada mereka, dia beri kehidupan kepada mereka, dia beri kesihatan kepada mereka, dia beri umur panjang kepada mereka. Kau kafir, kau liu umur. Makin kafir, makin liu umur, makin payah mati. Itu adalah rahmat daripada Allah. Dengan tujuan untuk memberi peluang kepada mereka sedar dan insaf, supaya mereka bertaubat. Jadi Ar-Rahman dengan makna rahmat yang menyeluruh kepada orang-orang yang beriman, bukan, dan juga kepada orang-orang kafir. Adapun Ar-Rahim, Ar-Rahim ialah rahmat yang dikhususkan kepada orang-orang yang beriman sahaja. Rahmat yang sangat bernilai, yang hanya diberi oleh Allah kepada orang yang beriman. Di antaranya ialah rahmat kita beriman kepada Allah Ta'ala. Rahmat diampunkan daripada dosa. Rahmat mendapat ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Rahmat masuk syurga, di mana syurga yang diberi kepada orang-orang yang beriman tak cukup kalau nak bayar dengan amal yang saleh. Nak bayar dengan amal yang saleh tak cukup. Syurga yang diberi itu adalah rahmat, adalah kurnia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Rasulullah SAW dalam satu hadis, "Saddidu wa qaribu, fa innahu lan yanjua ahadun bi'amalih." Betulkanlah diri kamu dan beramallah dengan amalan yang sebanyak-banyaknya. Sesungguhnya seseorang itu tidak berjaya dengan jasa amalannya sahaja. Dengan jasa amalan tidak boleh menyelamatkan seseorang. Tidak cukup. Lalu sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Begitu juga engkau sendiri wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah SAW, "Wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl." Termasuk aku sendiri, malaikat dengan rahmat, dengan kurnia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana itulah maka golongan muqarrabin, iaitulah golongan yang sangat hampir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal-amal kebajikan yang mereka buat masih merasa berdosa lagi. Amal-amal kebajikan yang dibuat masih dianggap berdosa lagi. Yang disebut oleh para ulama dengan hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Amal-amal kebajikan yang dibuat oleh ahli-ahli kebajikan masih dianggap berdosa lagi oleh orang-orang yang muqarrabin. Kerana tidak cukup nak bayar nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala. Dengan amal itu, mereka merasa kerdil, merasa kecil di hadapan kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga merasa dirinya berdosa. Oleh kerana itu, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar 70 kali, lebih dari 70 kali sehari. Satu riwayat yang lain 100 kali beristighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang tidak berdosa beristighfar. Padahal tidak berdosa, beristighfar lagi. Kerana menganggap apa yang dibuat, kerja yang dibuat itu tak padan nak bayar dengan nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala, rahmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahim ialah rahmat yang khusus kepada orang-orang yang beriman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Alhamdu, segala puji. Segala puji, segala kepujian, segala perkara yang baik tertentu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Tidak ada kekurangan, tidak ada cacat, tidak ada cela bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan alhamdu memberi makna yang sangat besar, memberi pahala yang sangat besar, memberi fadilah yang sangat besar. Oleh kerana itu, sekiranya kita nak bersyukur kepada nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala,
kita diajar menyebut Alhamdulillah. Selepas makan, Alhamdulillah. Selepas apa sahaja kita mendapat nikmat daripada Allah Ta'ala, untuk menyatakan syukur kepada Allah Ta'ala, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Besarnya kelebihan perkataan segala puji, perkataan Alhamdulillah ini, sehingga disebut di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh ulama hadis, di antara ulama hadis yang meriwayatkan hadis ini ialah Ibnu Majah di dalam sunannya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsahum anna 'abdan min 'ibadillah qala ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik fa'adulat bil malaikah bil malakaini falam yadriya kaifa yaktubaniha fasa'ada ila Allah ta'ala faqala ya rabbana in 'abdan qad qala maqalatan la nadri kaifa naktubuha qala Allah wa huwa a'lamu bima qala 'abduhu madha qala 'abdi qala ya rabbi innahu qala lakal hamdu ya rabbi kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik فقال الله لهما اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. Maksudnya, Nabi kita Muhammad SAW menceritakan, apabila seorang hamba itu menyebut, Ya Rabbi lakal hamdu, wahai Tuhan, bagimu alhamdu segala kepujian, kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan, sebagaimana saigia kebesaran bagi wajahmu dan zatmu yang maha besar dan kekuasaanmu yang maha agung. Bila seseorang hamba itu menyebut Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik, dua malaikat yang ditugaskan untuk menulis amalan tak mampu nak tulis kerana kehaibatan perkataan alhamdu. Perkataan ini dua malaikat itu tak mampu nak tulis berapa banyak nak beri amal pahala kepada orang yang menyebut ini. Lalu kedua-dua malaikat ini naik ke langit menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan berkata, Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, hamba-Mu telah menyebut perkataan yang kami tak mampu nak menulis berapa pahalanya. Lalu Tuhan yang maha mengetahui, Tuhan tahu dah apa yang hamba dia kata, tapi sahaja nak tanya malaikat pertanyaan kasih, pertanyaan sayang. Apa dia yang hamba ku sebut? Lalu dua malaikat itu menjawab, wahai Tuhanku, hamba-Mu menyebut, Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lalu Tuhan berfirman, tulis apa yang disebut itu. Tulis apa yang disebut itu, aku tahu apa yang aku nak balas. Aku nak beri dia pada hari kiamat nanti. Di sini menunjukkan betapa besarnya perkataan alhamdu yang disebut dalam suratul Fatihah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Perkataan Rabb asal maknanya yang memiliki, yang mencipta, yang memiliki, yang mentadbir. Itu asal perkataan Rabb. Tuhan yang menjadi, yang memiliki, yang mentadbir, yang mengurus segala alam. Itu makna Rabbil alamin. Bila kita menyebut Alhamdulillahi Rabbil alamin di dalam sembahyang, yang pertama kita kena sedar bahawa kita berhadapan dengan kebesaran Tuhan yang memiliki seluruh alam. Alam tu siapa dia? Alam tu ialah yang lain daripada Allah Ta'ala. Semua alam belaka. Semua yang dijadikan oleh Allah, alam belaka. Kita tak mampu nak kira. Dengan malaikatnya, manusianya, binatangnya, jinnya, syaitannya, kayu-kayu, batu-batu dan segala-galanya yang dicipta oleh Allah Ta'ala, yang kita nampak, yang kita tak nampak, itulah al-alamin. Itu semuanya alam. Allah yang mencipta, Allah yang menjadikan. Dalam masa yang sama kita menyedari, kita memuji dan memuji Allah bersama-sama dengan makhluk-makhluk yang baik. Yang memuji
dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama kita menegakkan tauhid yang disebut dengan tauhid rububiyah. Tauhid ni ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma, tauhid sifat. Di mana kita banyak mengaji tauhid sifat saja. Tauhid asma ada tahu 99 nama yang disebut dalam hadis. Padahal bagi Allah itu lebih pada 99 nama. 99 itu sebahagian daripadanya. Ada nama yang berada di sisi Allah Ta'ala. Di sisi malaikatnya. Di sisi Allah Ta'ala. Tiap-tiap satu nama itu hanya menjadi milik bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tauhid rububiyah. Dengan makna kita mengesahkan Allah. Allah yang menjadi, mencipta dan mentadbir seluruh alam. Di mana tauhid rububiyah ini menjadi fitrah manusia. Menjadi sifat semula jadi manusia. Semula jadi manusia pada umumnya percaya kepada adanya Tuhan. Sebagaimana dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Dan jika engkau tanya mereka siapakah yang menjadikan langit dan bumi, nescaya semua mereka jawab Allah. Bukan saja orang Islam, termasuklah orang Hindu yang mengaku Tuhan sampai beribu-ribu. Orang Hindu dia latih lambat jumpa benda pelik, Tuhan selalu. Dia batu kek sebab katak puru pun ada Tuhan di situ. Lambat jumpa benda pelik, Tuhan. Sehingga dalam agama Hindu tiap-tiap kali ada Tuhan sama. Tuhan dia beranak. Walaupun dia syirik, tapi dia percaya juga pada Tuhan yang satu. Dia percaya pada Tuhan yang satu. Yang disebut dalam bahasa Sanskrit dengan Dewata Mulia Raya. Sang yang tunggal. Yang Maha Esa. Dia kata yang tunggal. Cuma dia pergi latih Tuhan-Tuhan yang lain kepada Allah. Itu syirik. Itu sesak dia. Tetapi percaya kepada Tuhan yang satu. Itu menjadi sifat semula jadi manusia. Termasuklah juga orang Kristian. Yang menigakan ketuhanan. 3 dalam 1. Kerja syirik. Percaya kepada Allah. Termasuklah golongan yang mendakwa tak percaya kepada Tuhan. Dia mendakwa tak percaya kepada Tuhan. Tetapi sifat semula jadi dia percaya kepada Tuhan. Bila dia terdesak, dia percaya kepada Tuhan. Bila dia pergi ke laut, di tengah malam yang gelap gelita, mari ribut, perahu dan kapal dia nak tenggelam. Pada masa itu tidak ada siapa yang boleh tolong dia. Masa itu dia percaya kepada Allah. Bila dia naik kapal terbang, enjin kapal terbang mampu. Bila enjin kapal terbang mampu, masa itu dia percaya kepada Allah. Sifat semula jadi dia akan percaya kepada Allah. Ada penulis menceritakan Lenin ialah pemimpin parti komunis yang mengasaskan negara Soviet Union yang sudah hancur, tinggal Rusia, tinggal macam-macam. Lenin ialah anak murid yang setia kepada Karl Marx. Dalam buku Karl Marx yang bernama Das Kapital, mengatakan bahawa Tuhan itu bohong, Tuhan itu palsu, Tuhan tak ada. Itu ajaran komunis. Anak murid kepada Karl Marx, Lenin, yang mendirikan negara Soviet Union yang terkenal melalui revolusi Bolshevik yang mengalahkan kerajaan Beraja Tsar, mendirikan kerajaan Soviet Union, salah satu kuasa besar dunia dulu. Lenin diambang kekuasaannya bila nak mengakhiri hayat dalam keadaan nazak sakit. Apabila doktor-doktor peribadi yang jaga macam-macam, jaga jantung, jaga darah, jaga macam-macam, tak mampu lagi nak menyelamatkan Lenin. Obat-obat tahan sakit pun tak jadi apa dah. Tiba-tiba Lenin menyebut nama Tuhan. Lenin menyebut nama Tuhan. Lalu ahli-ahli Politburo Partai Komunis, iaitu ahli jawatan kuasa Parti Komunis Soviet, yang berada di sisi Lenin, mengatakan mengapa saudara Lenin sebut juga nama Tuhan. Tidakkah ajaran Das Kapital mengatakan Tuhan itu tak ada? Akhirnya Lenin kata tak tahan sakit. Bila tak tahan sakit mengaku adanya Tuhan. Menunjukkan bahawa
percaya kepada Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, adalah menjadi fitrah, menjadi sifat semula jadi manusia. Dalam masa yang sama apabila kita sebut Rabbil Alamin, Tuhan bukan sahaja menjadikan seluruh alam, Tuhan juga mentarbiyah seluruh alam ini. Seluruh alam ditarbiyah oleh Tuhan dengan peraturan-peraturan dan undang-undang masing-masing. Makhluk di langit ada undang-undang. Makhluk di bumi ada undang-undang. Malaikat ada undang-undang. Awan yang berayap di udara ada undang-undang dan peraturan-peraturannya. Semua makhluk ini tunduk kepada peraturan-peraturan yang buat oleh Tuhan secara Islam. Walahu aslama man fis samawati wal ardh. Dan kepadanya, kepada Tuhan, Islam seluruh yang ada di langit dan di bumi. Islam dengan makna menyerah diri. Malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak sekali-kali durhakakan Allah, dan mereka buat apa sahaja yang mereka diperintah supaya melakukannya. Was-sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardh. Dan awan-awan yang di atas terlalu banyak, tidak berlaga di antara satu sama lain. Masing-masing mengikut jalan masing-masing. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari beredar dan bergerak mengikut tempat yang ditetapkan. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan bulan kami tetapkan, kami tentukan kepadanya tempat turunnya, sehingga kembali menjadi bulan sabit laksana seludang yang lama, yang kering. Bulan tunduk kepada Allah Ta'ala. Bintang-bintang cakrawala di langit tunduk kepada Allah Ta'ala. Oleh kerana itulah, beberapa ahli sains yang mengkaji angkasa lepas, bila dia baca Quran masuk Islam. Bila baca terjemahan Quran masuk Islam. Mereka yang mengkaji laut, bila baca Quran masuk Islam. Syaratnya kena baca Quran. Baca terjemahan dia. Sekarang ni banyak terjemahan Quran. Ada di kalangan ahli-ahli ilmu ni yang baca terjemahan Quran. Dalam masa yang sama mereka mengkaji, membuat kajian. Mengikut kajian masing-masing, mereka masuk Islam. Percaya kepada Rabbil Alamin, Tuhan yang memiliki dan mentadbir seluruh alam. Seluruh alam mesti tunduk kepada Allah Ta'ala. Maka manusia juga sebahagian daripada makhluk Allah Ta'ala. Bila kita berdepan dengan Tuhan di dalam sembahyang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, yang mentarbiyah, yang mengurus seluruh alam ini. Dalam masa yang sama kita kena sedar ke diri, kita juga manusia adalah alam yang masih tunduk kepada undang-undang Allah Ta'ala. Sebagaimana makhluk yang lain, pohon kayu ada undang-undang, binatang ada undang-undang dia, maka manusia juga ada undang-undang. Semua makhluk ikut undang-undang yang ditetapkan kepada mereka oleh Allah Ta'ala. Manusia yang diberi akal, dia beri peraturan yang tersendiri. Ada perkara yang Allah Ta'ala izin, manusia boleh mikir dengan akal. Hari ni nak makan baju mana? Itu tak payah buka Quran lah, mikir sendiri. Nak masuk banyak mana? Nak buat jalan raya berapa luas, berapa kilometer? Itu manusia boleh fikir sendiri. Tetapi dalam perkara halal dan haram. Perkara halal dan haram. Dalam perkara ibadat, bagaimana nak beribadat kepada Tuhan. Dalam perkara yang manusia tak mampu fikir. Dalam hukum qisas dan hudud yang dinaskan dalam Quran. Perkara ni jangan pergi kaca main. Jangan pergi usik main. Kalau pergi usik main, samalah dengan kalau matahari lari daripada paksi dia. Boleh menghancurkan matahari. Sebagaimana bintang cakrawala lari daripada paksi yang Tuhan letak pada dia, jadi hancur. Maka begitulah juga manusia yang buat peraturan sendiri, lari daripada apa yang Tuhan letak, maka jadi rosak, jadi punah. Kerana Tuhan yang menjadikan manusia, maka Tuhan tahu apa yang layak bagi manusia. Rabbil Alamin. Itu hikmah kita sebut Rabbil Alamin. Mengapa kita tak sebut Alhamdulillahi Rabbi? Segala puji bagi Allah Tuhanku. Alhamdulillahi Rabbina. Segala puji bagi Allah Tuhan kami. Alhamdulillahi Rabbin Nas. Segala puji bagi Allah Tuhan manusia.
Tetapi kita menyebut Alhamdulillahirabbil alamin masa sembahyang. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan yang menjadi, yang mentadbir dan mengurus semua alam. Supaya kita sedar bahawa kita ni diurus oleh Allah Ta'ala. Bukan sahaja dijadikan oleh Allah Ta'ala. Oleh kerana jangan kita buat pandai-pandai dalam perkara yang Allah Ta'ala sudah tetap. Perkara yang Allah Ta'ala kata haram, jangan dikata halal. Perkara yang Allah kata halal, jangan pergi haram. Perkara yang Allah Ta'ala kata sembahyang 5 waktu, jangan ubah jadi 1 waktu seminggu. Tuhan tetapkan rakaat, jangan pindah rakaat. Kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Boleh qasar sembahyang masa musafir, boleh jamak. Itu diizinkan oleh Allah Ta'ala. Jamak itu dalam perkara yang diizin. Dibenarkan qasar sembahyang zuhur dengan asar, 2 rakaat. Jamak takdim dan jamak takhir. Buat dalam waktu zuhur, jamak takdim atau buat dalam waktu asar, jamak takhir. Sembahyang isyak boleh qasar, maghrib tak boleh qasar. Jangan garib pun nak qasar je waktu rakaat, tak boleh. Tuhan tak izin. Subuh tidak ada jamak. Subuh tersendiri. Ini ketetapan daripada Allah Ta'ala. Kita tak boleh pindah. Jangan dijamak sekaligus sembahyang. Itu tak boleh. Mesti dibuat dalam waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu adalah satu kewajipan kepada orang yang beriman. Satu kewajipan yang ditetapkan mengikut waktunya. Jangan kita pindah waktu-waktu. Ini adalah keputusan Allah Ta'ala. Dalam perkara yang diharamkan. Diharamkan zina. Diharamkan arak. Diharamkan judi. Jangan kita buat pindah-pindah main. Dalam perkara yang Tuhan sudah tetapkan hukum hudud, hukum qisas. Jenahkan dalam Quran. Jangan kita buat main-main. Di sini kita kena sedar betapa besar makna kita sebut Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan Rabbil alamin. Dan di sinilah hikmahnya. Mengapa dalam fitnah kubur malaikat menyoal orang dalam kubur dengan man rabbuk? Siapa Tuhan? Siapa Rabb? Tak ditanya man ilahu. Perkataan ilah dengan makna Tuhan juga. Perkataan Rabb dengan makna Tuhan juga. Tetapi malaikat soal dengan man rabbuk. Dia pakai perkataan Rabb, tak pakai perkataan ilah. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Walaupun soalan malaikat ini sudah bocor. Soalan kita tahu dah. Boleh mengapa hari ini? Tapi banyak orang tak boleh jawab. Bila malaikat tanya man rabbuk, tak boleh nak jawab. Kerana apa? Kerana kehidupan dia di atas dunia tak betul. Masa semayang, Alhamdulillahirabbil alamin. Lepas baris semayang, roh lain pula. Pergi pilih roh yang lain daripada Allah Ta'ala. Ikut peraturan dan undang-undang yang tak diizin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.